Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadawlah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam malam tadi berkenan berangkat ke State Dinner Reception yang berlangsung di Istana Negara. But more important, it is a great honor for my people and my country. The fact that you have made the effort to travel many miles to leave your important political and government. Juga hadir di resepsi tersebut ialah tetamu-tetamu luar negara yang lain. Resepsi tersebut turut diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keberangkatan tiba Kebah Dulia Maha Mulia di bangunan Majlis Permesyuaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dan Bakal Presiden Republik Indonesia. Kebah Dulia Maha Mulia bersama tetamu-tetamu luar negara yang lain kemudian berjalan beriringan menuju sesi plenary Majlis Permesyuaratan Rakyat bagi acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati, Baginda berkenan menyaksikan majlis mengangkat sumpah Tuan Yang Terutama Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, diikuti majlis mengangkat sumpah Tuan Yang Terutama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia. Majlis diteruskan dengan penandatanganan minit-minit perasmian dan ucapan perasmian daripada Presiden Republik Indonesia ke-8. Pertuan Negara Brunei Darussalam Paduka Seri Baginda Sultan Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadawlah Ibni Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sri Haji Anwar Ibrahim Lu Tselwi. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan. Cita-cita besar dari Presiden kami yang telah diucapkan dengan sangat tegas. Rakyat Republik Indonesia kita nyatakan ditutup.
Pada penghujung acara, Presiden Republik Indonesia ke-8 dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersalam-salaman dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan tetamu-tetamu luar negara yang lain. Kebawah Duli Yang Maha Mulia petang kemarin berkenan berangkat menghadiri perjumpaan bersama Jeneral TNI Purnawirawan H. Suritno, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia semasa tempoh pentadbiran Tuan Yang Terutama Presiden Soeharto pada tahun 1993 hingga 1998. Selepas perjumpaan tersebut, baginda berkenan mengadakan perjumpaan bersama Jeneral TNI Purnawirawan Dr. H. Wiranto, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia semasa tempoh pentadbiran Tuan Yang Terutama Presiden Joko Widodo pada tahun 2016 hingga 2019. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat meninggalkan Jakarta, Republik Indonesia setelah menghadiri acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berada di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta bagi menyembahkan selamat berangkat ialah Tuan Yang Terutama Brigadir Jeneral Bersara Datuk Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Indonesia. Negara Brunei Darussalam dan Republik Indonesia menikmati jalinan persahabatan dan hubungan kerjasama dua hala yang erat dan mesra dalam bidang perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan, kesihatan, buruh dan pertukaran rakyat. Kedua-dua negara telah menubuhkan hubungan diplomatik pada bulan Januari 1984 dan juga bekerjasama rapat melalui kerjasama serantau dan antarabangsa termasuk ASEAN, APEC, OIC dan BIM IAGA. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Serasa, Mukim Serasa dan Ketua Kampung Tanah Jambu dan Kampung Salar, Mukim Mentiri berlangsung kemarin. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Serasa diadakan di Sekolah Rendah Serasa. Hadir Awang Haji Muhammad Khairul Sirajul Fikri bin Haji Jamaluddin, Pemangku Penolong Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi bersama. Dua orang calon bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Serasa. Calon pertama Awang Abdul Rahman bin Haji Osman berumur 32 tahun dan calon kedua Awang Amizur Rohaifi bin Haji Majid 42 tahun. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Tanah Jambu dan Kampung Salar Bukit Mentiri pula diadakan di Dewan Mufakat Peladang Kampung Tanah Jambu. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung tersebut, Awang Muhammad Syahsul Nizam bin Awang Haji Abdul Latif berumur 37 tahun. Lebih 100 belia masjid di seluruh negara ikut serta dalam program Serasihan Belia-Belia Masjid Negara Brunei Darussalam sempena Hari Belia Kebangsaan. Program anjuran Belia Masjid Senegara dengan kerjasama bahagian Hal Ehwal Belia, Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama diadakan petang kemarin di Jami Asri Hasanin Bolkiah, Kampung Kerong.
Hadir Yang Berhormat Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Program seumpamanya merupakan wadah bagi belia-belia masjid untuk saling bertukar pendapat dan bermuzakarah demi mencapai gerak kerja kebeliaan dengan lebih produktif sekaligus sebagai langkah awal untuk membina hubungan antara belia masjid untuk lebih banyak bekerjasama pada masa akan datang. Projek hiasan dalaman Masjid Suri-Suri Begawan, Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang dihasrat untuk mewujudkan persekitaran yang lebih menarik dan meningkatkan semangat rohani bagi jemaah dan pengunjung masjid selain dari menambah kecantikan dan keindahan dalaman masjid dengan hiasan dekorasi tulisan khat ayat-ayat Al-Quran. Ia juga boleh meningkatkan penghayatan para jemaah terhadap ayat-ayat Al-Quran, bertasbih dan berzikir dengan Asma'ul Husna. Projek hiasan dalaman masjid berkenaan telah siap pada 10 Oktober yang lalu dengan harga lebih RM220,000 dan dilaksanakan sempena sambutan ulang tahun ke-10 pembukaan masjid berkenaan. Kesemua motif hiasan dalaman diukir rapi bagi melahirkan reka bentuk yang menjadi penghias ayat-ayat Al-Quran, Asma'ul Husna dan kalimah zikir yang unik dan khusus. Dalam penulisan Asma'ul Husna pula, Jawatankuasa Hiasan Dalaman manfaatkan kebolehan penulisan khat tempatan dari Pusat Kaligrafi Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah, sementara penasihat Jawatankuasa Takmir dan para tenaga akademik pusat-pusat pengajian tinggi tempatan memberi panduan, nasihat dan kerjasama dalam pemilihan ayat-ayat Al-Quran. Semua penulisan khat diteliti dan mendapat pengesahan dan diluluskan oleh Pusat Dakwah Islamiah sebelum proses pembuatan dilaksanakan oleh Yayasan Restu Malaysia. Kalau boleh, ayat-ayat dalam masjid ni ada sebanyak 31 ayat ni menggunakan. Kami kan tadabbur ya, satu persatu sampai 31 ni. Ditadabbur ni supaya orang lebih memahami bah. Kata ni kerana masa ni pengertian kaya, tapi dalam bah, luaran dia. Why not tadabbur dia? Kegiatan Jambore di Udara Jota ke-67 dan Jambore di Internet Joti ke-28 bagi peringkat negara Brunei Darussalam menutup tirainya kemarin. Majlis penutupan berlangsung di Pusat Latihan dan Kegiatan Pengakap Beribi. Majlis penutupan disempurnakan oleh Awang Haji Junaidi bin Haji Husin, Ketua Pesuruhjaya Pengakap. Acara Jota Joti menghimpunkan peserta dari pelbagai cawangan pengakap di seluruh negara dan menghubungkan dengan rakan pengakap luar negara melalui komunikasi radio dan platform dalam talian. Di tempat keempat, kesedaran orang ramai terhadap kepentingan mempelajari teknik menyelamat yang betul perlu ditingkatkan dalam menangani situasi kecemasan semasa berada di kawasan perairan atau kolam renang. Ke arah itu, Jabatan Belia dan Sukan melalui Pusat Belia Bandar Seri Begawan menganjurkan kursus asas penyelamat kelemasan selama 3 hari bagi para belia di negara ini. 12 peserta diberi pendedahan tata cara menyelamat dan cara betul penggunaan peralatan untuk menyelamat mangsa. Para peserta juga berpeluang mempelajari panduan asas bantuan keselamatan CPR dalam membantu menyelamatkan nyawa sementara menunggu ketibaan bantuan profesional. Mungkin setelah menamatkan, mana tahu diorang terjumpa mangsa di darat atau di air. Nah, di situlah mengeluarkan ilmu mereka. Untuk menyelamatkan mereka itu, pihak jabatan beri diorang ilmu untuk kecemasan, kelemasan di air. Ya. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGJMB mengadakan taklimat bimbingan umrah kepada lebih 200 bakal jemaah umrah yang akan mengerjakan ibadah umrah pada tahun ini. Taklimat seumpamanya merupakan sebahagian daripada usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai ibadah umrah. Antara pengisian taklimat penerangan
mengenai cara pengurusan dan perjalanan sepanjang mengerjakan ibadah umrah dengan lebih baik dan teratur. Kumpulan pertama akan bertolak pada 24 Oktober ini. Sukan, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama kemarin mengadakan acara wakatan sempena sambutan Hari Guru ke-34. Acara berlangsung di Taman Haji Serb Muda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Perlepasan peserta wakatan sejauh 3 km disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Acara wakatan dianjurkan Jabatan Pendidikan Co-Curriculum. Di samping wakatan juga diadakan sukan ria sempena Hari Keluarga Kebangsaan. Acara dikendalikan oleh Jabatan Sekolah-Sekolah.